Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sahabat semua, perkara yang selalu dimainkan dan dipolitikkan oleh ahli parlimen daripada pembangkang PAS maupun Bersatu adalah isu berkaitan dengan subsidi bersasar. Apabila subsidi bersasar ini dilaksanakan, maka subsidi yang ada sekarang ini sedikit demi sedikit akan ditarik balik. Jadi, ini yang menjadi polemik ataupun retorik yang dimainkan oleh ahli-ahli pembangkang. Kononnya kerajaan hari ini zalim menarik subsidi dan tidak memberikan bantuan kepada rakyat secukupnya. Jadi apa maksud subsidi bersasar ini? Dan kenapa subsidi yang sedia ada ini harus ditarik balik, sahabat-sahabat semua? Jadi hari ini saya mau kita bersama-sama untuk mendengar bagaimana isu yang seringkali dipolitikkan oleh pihak pembangkang ini, dan apakah pencerahan daripada YB Rafizi Ramli berkaitan dengan perkara ini. Akhirnya seperti yang kita tahu, dengan geniusnya YB Rafizi menyekolahkan ahli-ahli parlimen daripada pihak pembangkang yang pada pandangan saya memang tidak punya level yang mencukupi walaupun dilantik sebagai ahli parlimen. Mungkin level mereka itu hanya sekadar tadika saja, sahabat semua, membuat kenyataan sembrono, membuat persepsi buruk berkaitan dengan subsidi bersasar. Jadi tanpa buang masa, saya mau untuk kita mendengar penjelasan yang begitu padu daripada YB Rafizi Ramli berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar dan tonton bersama sahabat-sahabat semua. Kriteria dalam menentukan kumpulan sasar akan dilihat daripada aspek yang lebih meluas berbanding dengan sebelum ini. Dia miskin dalam pangkalan data kerajaan, dekat luar dia sebenarnya kontraktor besar. Jadi sebab itu pangkalan data yang dibangunkan melalui padu mestilah bermatlamatkan kepada near real time, supaya setiap perubahan yang berlaku dalam mana-mana pangkalan data itu akan terus mengubah pemboleh ubah di dalam pangkalan itu. Kerajaan telah memberi keutamaan untuk melaksanakan anjakan besar dalam mensasarkan semula subsidi. Saya baca dulu, saya ulas sedikit kemudian bagi ruang. Dan saya rasa kita dah bahaskan berkali-kali, kita dah bentangkan segala angkanya. Kita semua sedia maklum bahawa keadaan yang kita membelanjakan subsidi pukal sebegini tidak akan dapat ditampung oleh mana-mana pentadbiran dalam keadaan kita perlu mengurangkan hutang negara. Jadi kita perlu lakukan ini. Sebab itu antara keputusan pertama yang dibuat oleh pentadbiran ini dalam hal subsidi bersasar ialah untuk membangunkan padu pangkalan data utama sebagai sumber rujukan berpusat dan bertujuan menentukan kumpulan sasar yang benar-benar layak untuk mengurangkan dengan izin exclusion and inclusion error. Kerana kita tahu bila kita tak ada pilihan, kita kena buat. Tapi bila kita nak buat ini, kita nak pastikan bahawa kita dah cuba yang terbaik supaya perkara-perkara pentadbiran yang menimbulkan risiko kececeran itu dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Tunggu jap. Saya sentuh mengenai padu sedikit. Padu yang dijadualkan dilancarkan pada bulan Januari 2024 akan mengintegrasikan data mikro dan data pentadbiran dari pelbagai agensi kerajaan bagi mewujudkan profil data semua individu dan isi rumah seluruh rakyat Malaysia. Pelaksanaan padu ini dijangka akan meminimumkan pertindanan dari segi agihan bantuan dan subsidi oleh pelbagai agensi kerajaan seperti yang berlaku sekarang. Berdasarkan data daripada padu ini, insya-Allah penentuan kumpulan sasar akan lebih tepat dan memenuhi objektif pelaksanaan sesuatu dasar. Kriteria dalam menentukan kumpulan sasar akan dilihat daripada aspek yang lebih meluas berbanding dengan sebelum ini. Kerana kita ada data yang lebih banyak sekarang berbanding dengan sebelum ini. Ia termasuklah soal pendapatan, bilangan isi rumah, tanggungan di dalam isi rumah, lokaliti. Maksudnya tempat dia bekerja, kawasan bandar mana, kawasan pedalaman mana, jarak ke tempat kerja serta pemilikan aset. Sebab sebelum ini
penentuan bantuan ini langsung tak mengambil kira soal aset. Ada orang dia tak declare income dia tapi harta dia banyak sebenarnya. Jadi kita juga ingin memastikan bahawa pemilikan aset seperti rumah, kenderaan, tanah dan lain-lain ini diambil kira juga. Oleh itu melalui kaedah ini kerajaan berharap kita tidak lagi perlu menumpukan kepada kumpulan pendapatan tertentu. Kerana sebelum ini oleh kerana data yang ada itu hanyalah kepada beberapa variable tertentu sahaja, pemboleh ubah tertentu sahaja, maka kita gunakan kaedah statistik. Kita draw a line, yang ini B40, yang ini M40. Jadi kalau terlebih RM10 pun daripada garis M40 itu, walaupun dia ada banyak faktor-faktor lain, maka dia tak dapat bantuan. Data ini juga akan diverifikasi bagi memastikan maklumat yang dikemukakan adalah tepat. Sebab kita kena terima keadaan yang kita ada sekarang. Dalam masyarakat kita, hanya 60% daripada tenaga kerja kita berada di dalam sektor formal, iaitu makan gaji. Yang ini saja kerajaan ada data pendapatan. 40% adalah di sektor bukan formal. Dia tak ada file apa-apa. Kita sebenarnya tak tahu berapa pendapatan dia. Dia miskin ke, dia kaya ke. Jadi kita perlu melalui proses verifikasi untuk membolehkan seberapa ramai rakyat dan isi rumah mempunyai data pendapatan dan tanggungan yang tepat. Selain itu, data juga perlu berasaskan kepada dengan izin near real time. Sebab kita dah ada banyak pengkalan data sebelum ini. Masalah utamanya ialah bukan untuk menubuhkan pengkalan data tu. Masalahnya ialah untuk mengemaskini data itu supaya ia betul-betul melambangkan keadaan yang sebenar. Kalau tidak, data itu dia tak melambangkan. Dia miskin dalam pangkalan data kerajaan, dekat luar dia sebenarnya kontraktor besar. Jadi sebab itu pangkalan data yang dibangunkan melalui PADU mestilah bermatlamatkan kepada near real time supaya setiap perubahan yang berlaku dalam mana-mana pangkalan data itu akan terus mengubah pemboleh ubah di dalam pangkalan itu. Saya suka memaklumkan kepada Dewan, selaras juga dengan soalan daripada Bera mengenai status pembangunan PADU. Pembangunan sistem ini telah dimulakan pada Jun 2023 dan dijangka akan dilancarkan pada Januari 2024. Lebih kurang 2 bulan saja lagi. Dan selepas dilancarkan bermula Januari 2024, PADU akan dibuka selama 3 bulan sehingga Mac 2024 untuk membolehkan orang ramai mengesahkan data mereka di dalam itu. Ini yang disebut sebagai verifikasi dan ia satu usaha yang akan perlu melibatkan seberapa banyak pihak dalam negara kita. Dan selepas pengemaskinian maklumat individu dan verifikasi ini dilakukan, itu bermakna PADU sudah bersedia untuk melaksanakan apa-apa bentuk penstrukturan dan penyasaran semula subsidi bermula daripada April 2024 ke atas. Dan setakat Oktober 2023, pembangunan sistem telah mencapai 72% setakat ini dan sebanyak 29.8 juta data penduduk telah pun dibuat naik ke dalam sistem. Jadi itu dia sahabat semua ya penjelasan daripada YB Rafizi Ramli ya berkaitan dengan isu ya berkaitan dengan subsidi bersasar. Sebenarnya sudah jelas ya apa yang dinyatakan oleh YB bahawa dengan adanya PADU ini sebenarnya yang sedang dibangunkan ini ia boleh memberi manfaat ya kepada kerajaan khususnya untuk menyasarkan ya mana siapa yang selayaknya untuk mendapat ya subsidi. Itu namanya subsidi bersasar. Maksudnya sasaran dia itu tepat kepada orang tertentu
Ya, macam sekarang ini subsidinya walaupun dibagi subsidi khas untuk orang B40, rakyat Marhain, miskin tegar, tetapi subsidi itu turut dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai mahakaya. Yang mana dijadikan isu kononnya Datuk Seri anti mahakaya, yang mana katanya kenapa subsidi ini ditarik balik dan ini tidak menguntungkan kepada rakyat katanya. Jadi berbagai persoalan isu yang coba dipolitikkan oleh pihak pembangkang hari ini. Tapi dengan jelas sahabat-sahabat semua, dengan adanya padu ini sebenarnya ia boleh menentukan ya kumpulan sasar yang sebenar ya untuk diberikan subsidi. Jadi ini tidak membazir ya bajet ataupun kewangan negara. Dengan sebegitu rupa saya percaya subsidi itu juga akan tepat terarah kepada mereka yang memerlukan. Orang kaya ya seperti pandangan Datuk Seri Anwar, saya setuju mereka tidak perlukan subsidi ya sebab mereka sudah kaya. Gajinya mungkin ratusan ribu, jutaan ringgit ya dalam masa sebulan. Tetapi berbeza dengan rakyat Marhain, B40, M40 maupun dengan miskin tegar. Jadi ini sebenarnya yang sedang diusahakan oleh kerajaan. Tetapi malangnya sahabat-sahabat semua, isu subsidi ini dimainkan oleh pihak pembangkang, ya dipolitikkan oleh pihak pembangkang hari ini yang kita lihat begitu terdesak. Ya, ada pula yang membuat ataupun klaim kononnya padu ini diusahakan oleh mereka. Kalau benar mereka usahakan, kenapa mereka tidak lakukan? Kenapa tidak berjaya dilakukan? Ya, walaupun kerajaan hari ini baru berapa bulan? 11 bulan memerintah, tetapi padu ini sudah hampir siap. Ya, pangkalan data itu semakin hampir komplit dengan 80% lagi seperti yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli. Jadi saya percaya dengan adanya sistem padu ini subsidi bersasar itu akan lebih tertumpu yang menyasarkan mereka yang seharusnya atau layak untuk menerima subsidi, sahabat-sahabat semua. Jadi jelas pencerahan daripada YB Rafizi. Bagi yang tidak jelas itu mungkin karena otak mereka sudah bengong atau otak mereka sudah dicuci dengan kebencian, ya, dengan fitnah-fitnah, dengan tuduhan, dengan berbagai alasan untuk menidakkan apa yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan hari ini. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda, sahabat-sahabat semua? Adakah Anda yakin dan percaya dengan apa yang telah dibentangkan oleh YB Rafizi Ramli? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.